Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, meninggalkan anak dan istri. Itulah sunnah seorang pejuang. Bagaimana pula kita mengetahui tentang sunnatullah? Mari bersama dengan Abah selepas ini di Ustaz Abah Channel. Oke, bye. Abah terus berjalan, teruskan pengembara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan hari ini dalam kita belajar. Mari belajar pendidikan Islam bersama dengan Ustaz Abah. Hari ini kita akan teruskan dalam pelajaran, iaitu dalam pendidikan Islam tingkatan 4 dalam bahagian tilawah ayat kefahaman dengan tajuk Al-Quran. Dalam Al-Quran tajuk memahami sunnatullah. Surah Ali Imran ayat 137 hingga 139. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberi maksud. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu. Tengok di sini dulu senang. Ya. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah, peraturan dan ketetapan Allah. Maka mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan golongan pendusta Al-Quran ini. Ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu berduka cita, padahal kamu orang yang tertinggi darjatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kita tengok dalam ayat tadi, apa permudahkan bagaimana ayat ini menceritakan tentang bagaimana maksud-maksud dengan potongan-potongan ayat bagi memudahkan anak-anak untuk memahami. Qad khalat min qablikum sunanun. Apa maksudnya? Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah, peraturan dan ketetapan Allah. Okey, kita tengok yang kedua. Fasiru fil ard, maka mengembaralah kamu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan golongan pendusta. Haza bayanun linnas. Ya. Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia. Wahudan, dekat sini ya. Wa mau'izatun lil muttaqin. Dan petunjuk ini ialah penerangan, petunjuk serta pengajaran bagi orang yang hendak bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu. Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu berduka cita. Wa antum a'lau in kuntum wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Padahal kamu orang yang tertinggi darjatnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Okey, itu anak-anak kena faham. Tengok maksud dia secara hafid ataupun satu perkataan demi perkataan supaya lebih faham. Okey. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Dah naik slide ke belum ni? Dia kena tekan dulu. Naik. Ya. Sebab turun ayat, Ibnu Abbas berkata ketika para Nabi SAW mengalami kekalahan dalam peperangan Uhud. Kita ingat perang Uhud ni asalnya Islam menang. Kemudian, ya,
Kita kalah dalam peperangan Uhud itu kerana berlaku beberapa strategi. Dan Nabi SAW berdoa, Ya Allah, janganlah engkau biarkan mereka menewaskan kami. Ya Allah, tiada daya melainkan kekuatanmu. Ya Allah, tiada lagi akan menyembahmu kecuali kumpulan kami ini. Maka bantulah kami. Lalu turunlah ayat yang Abah bacakan tadi. Jadi perang Uhud ini berlaku pada tahun ketiga Hijrah. Dalam gambar ini anak-anak boleh nampak inilah dipanggil Jabal Uhud, Bukit Uhud. Bagaimana berlakunya kisah peperangan di antara Nabi SAW dengan kaum kafir Quraisy, ya, yang dah berlaku di Bukit Uhud. Okey, kita tengok yang seterusnya. Apakah maksud konsep sunnatullah? Tadi dalam video tadi kita nyanyikan, sudah sunnah orang berjuang. Okey, itu sunnah bagi manusia. Bagaimana pula dengan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, apakah sunnah Allah Subhanahu Wa Taala sistem dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah terhadap semua makhluk dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Maknanya Allah dah letakkan satu sistem, mataharinya keluar pada waktu siang, terbenamnya matahari pada waktu malam. Itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Planet mengelilingi matahari, ya. Itu juga adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya anak-anak. Kita tengok di sini sunnatullah yang meliputi beberapa perkara berkaitan dengan kita. Yang pertama, sunnatullah bersifat tetap, kekal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tengok ayat ni, ya? Ya, sebab abang tak bacalah, abang akan baca maksudnya saja. Dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 62, demikianlah mengikut sunnatullah yang berlaku kepada orang yang telah lalu, dan kamu tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah. Jadi sunnah Allah ini kekal dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baca apa saya katakan tadi, matahari, bumi kekal daripada zaman Nabi Adam sehinggalah ke hari ini. Okey, yang kedua, teruskan. Yang kedua, sunnatullah merangkumi semua makhluk. Tidak ada manusia yang terlepas daripada sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwati bil ghuduwi wal asal. Abah pun tak ingat ayat ni, ya. Terpaksa baca dan kena tengok dekat skrin lah, ya. Okey. Dan kepada Allah bersujud segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan dengan sukarela ataupun terpaksa, dan juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Okey. Maksudnya semua yang ada di muka bumi ini, semuanya ini menyembah ataupun menghormati ataupun mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, merangkumi semua makhluk. Okey. Sunnatullah. Setiap sunnah yang berlaku ini, apa yang Allah tentukan ini mesti ada konsep sebab dan musabab. Setiap berlaku mesti ada sebab. Kejadian awan dan hujan berlaku melalui proses penyejatan dan kondensasi berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Nur ayat 43. Maknanya mesti, kenapa hujan turun? Mesti ada penyejatan, air yang naik, ya. Tidak ada berlaku suatu sebab. Kematian mesti ada sebab. Walaupun kecil, walaupun digigit nyamuk, walaupun digigit semut, mesti ada sebab. Yang kita tengok dekat ayat ni, maksudnya, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan awan itu bergerak-gerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan di antara bahagian-bahagiannya, kemudian dia menjadikan tebal, berlapis-lapis. Itu awan. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, celah awan itu. Dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit daripada gumpalan awan besar. Lalu dia menimpakan hujan batu itu pada siapa yang dia kendaki, serta menjauhkan daripada siapa yang dia kendaki. Sinaran kilat yang terpancar dari awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatannya. Okey, itu maksudnya sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, anak-anak, nampak macam payah kan tajuk ni? Okey, sekarang kita tengok, apakah kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat-umat terdahulu. Dalam ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita contoh tentang bagaimana kita melihat umat-umat yang terdahulu. Jadi kita tahu bahawa ayat ini juga turun sebenarnya peristiwa yang berlaku di perang Uhud. Okey, kenapa? Tengok dekat sini anak-anak, ya. Kenapa? Yang pertama sekali ialah kita dapat mengenal pasti sebab kejayaan umat-umat yang terdahulu. Kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Sebab kejayaan Nabi Yusuf apa, anak-anak? Menyimpan bekalan semasa musim menuai.
atas nasihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf menjadi seorang menteri, maka dia menyimpan simpanan ketika dalam musim menuai. Dan ketika itu akibatnya, bila berlaku kemarau yang panjang di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, selamat menghadapi kemarau panjang selama 7 tahun, anak-anak. 7 tahun berturut-turut. Persediaan macam kita sekarang dalam COVID, kita ada persediaan. Kerajaan telah mempersediakan peruntukan kewangan untuk kita dalam jangka masa panjang. Okey, begitu juga dengan Talut dan tenteranya. Kisah Talut dan tenteranya mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan tubuh yang kuat. Dan akhirnya persediaan mereka ini menyebabkan mereka dapat mengalahkan tentera Jalut yang ramai. Okey, yang kedua, bila kita kepentingan mengkaji meneliti sejarah umat terdahulu, yang kedua ialah dapat mengetahui sebab kemusnahan umat yang terdahulu. Kita tengok contohnya kaum Samud. Hebat kaum Samud ni, umat Nabi Saleh. Kalau tak tanya, kaum Samud ni siapa? Umat Nabi Saleh. Mereka ini bersifat angkuh dan menuduh Nabi Saleh alaihissalam sebagai pendusta. Dan akibatnya apa Allah berikan anak-anak? Dibinasakan dengan petir dan gempa bumi yang sangat dahsyat. InsyaAllah kita dengan gempa bumi, kita tengok petir pun kita dah lari bertaburan. Apatah lagi Allah musnahkan mereka melalui petir dan juga gempa bumi. Bagaimana kaum Lut alaihissalam pula, umat Nabi Lut, engkar perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan homoseksual, dan akhirnya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan bumi diterbalikkan. Masya-Allah, tabarakallah. Dan yang ketiga, dapat dijadikan iktibarlah anak-anak ya, dalam kehidupan dengan berpegang teguh kepada akidah yang benar dan juga berakhlak mulia. Okey, kita teruskan anak. Bila kita faham apakah kesan bila kita faham sunatullah ini, kita catat sunatullah, apa kesannya terhadap diri kita dan juga terhadap jiwa kita. Yang pertama anak-anak, meyakini setiap yang berlaku dalam kehidupan kita adalah mengikut ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana. Kita ada perancangan kita, Allah merancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita rasa kita rancang hebat dah, Allah lebih hebat. Yang kedua, bila kita faham sunnah Allah Subhanahu wa taala, maka kita merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan kita untuk kita mencapai kejayaan. Dan yang ketiga, kita menerima redha ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan bersikap positif dalam setiap keadaan. Kita minat nak jadi benda ni, tiba-tiba Allah bagi benda ni. Semua itu ada sesuatu yang Allah rancang untuk hidup kita di masa depan kita. Yang keempat, mengkaji dan menyelidiki kejadian alam untuk pembangunan dan kemajuan umat Islam. Contohnya kita naik bukit, kita naik gunung, kita tengok sungai, kita tengok kenapa hebatnya Allah cipta. Supaya apa? Supaya lebih maju umat Islam. Dan yang kelima, membentuk hati, membentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan kehidupan manusia. Okay, anak-anak boleh tengok dekat slide ni ya. Okey, seterusnya kita tengok slide yang seterusnya. Okey, apa bantu anak-anak dengan slide supaya anak-anak lebih faham. Last macam biasa, pengajaran ayat. Ya. Mesti ada pengajaran ayat yang Allah turunkan kepada kita. So anak-anak, abang akan berikan 6 pengajaran ayat untuk anak-anak lihat. Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah telah mengatur kehidupan manusia sesuaian dengan peraturan dan ketetapan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita adalah pengembara di muka bumi ini. Tadi macam abah tadi mengembara, bawa pula benda tu atas belakang berat tu kan, macam cerita piramli tu kan. So kita ada pengembara supaya kita dapat mengetahui dan menyelidiki sunnatullah. Yang ketiga, kita hendaklah mengkaji dan menyelidiki sejarah umat terdahulu agar kita menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan. Okey, next. Ya. Pengajaran keempat, kita hendak meyakini bahawa Al-Quran adalah petunjuk ke arah kebenaran bagi orang yang beriman dan bertakwa. Yang kelima, kita hendaklah menjauhi sifat lemah dan mudah berputus asa ketika menerima ujian dalam kehidupan. Dan yang keenam, yang terakhir anak, kita hendaklah menjaga keimanan agar beroleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh faham tak anak ya? InsyaAllah macam biasa abang akan bagikan soalan. So anak dah tengok ya. Tak keluar pula soalan. Abang tekan pun tak keluar. Tekan pun tak keluar. Tak keluar juga. Tak kena buat macam mana ni ya? Keluar. Nampak? Senang je. Okey. So anak-anak jangan tekan saja. Kena belajar. Ya. Okey, kita akan bacakan surah ini bersama-sama. Mungkin boleh belajar dengan guru di rumah. Kemudian nyatakan maksud dalam perkataan yang bergaris yang abang berikan dekat sini. Ya. Jelaskan sebab turun ayat.
Jelaskan konsep sunnatullah. Anak-anak boleh tengok dekat sini. Terangkan dua kepentingan, mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Terangkan dua kesan, memahami sunnatullah. Terangkan dua pengajaran ayat. Okey, dan kita tengok juga soalan. Soalan kebat. Semua kejadian di alam ini mengikut kejadian dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peraturan telah Allah Ta'ala. Bagaimanakah, soalan, anda mengaplikasikan pernyataan di atas dalam kehidupan? Uraikan. Dan soalan kedua, teori Darwin. Pernah dengar teori Darwin ya? Cari asas teori Darwin. Mengatakan bahawa kejadian manusia adalah berasal daripada semesti beruk. Setuju tak anak-anak kita berasal daripada beruk? Ini Darwin kata, bukan Abah kata ya. Jangan percaya dengan teori barat. Okay. Bincangkan pernyataan di atas dengan mengkaitkan dengan konsep sunnatullah. Macam mana jawab? Kaitkan dengan sunnatullah. Jadi anak-anak insyaAllah, apa yakin anak-anak boleh jawab dan boleh faham tajuk ini, dan ulangkan balik video ini sehingga anak-anak betul faham. Kalau tak faham juga rujuk dengan ustaz dan ustazah anda yang muktabar. InsyaAllah kita akan lebih faham tentang konsep sunnatullah. Kritis dalam dakwah, minda ingat Allah. Baik, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berhenti berehat sekejap. Duduk tepi pantai. Alhamdulillah. Masya Allah, cantiknya pemandangan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berehat sebentar di tepi pantai, tengok apa yang ada, apa yang dibekalkan oleh isteri yang tersayang. Tengok dalam Allah, itu kiri apa ni? Allah Akbar. Alhamdulillah, ada nasi lemak, Allahu Akbar. Dan juga ada air panas juga disediakan. Minum dengan Milo. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita mengembara dan kita dapat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sunnatullah yang sentiasa Allah jadikan kepada kita supaya kita menghargai dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Alhamdulillah, mari kita makan nasi. Sama-sama kita makan nasi dulu. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillah ala barakatuh. Allahu Akbar. Tak perlu berjalan penat bila dapat nikmat rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bismillah. Jangan lupa teruskan menyokong channel Ustaz Abah.